5, 4, 3, 2, 1, go! 6 Jun 2011. Anwar gagal dalam percubaan ketiganya supaya Hakim Muhammad Zabidin menarik diri daripada mendengar perbicaraan kes liwatnya. Beliau mengemukakan permohonan itu atas alasan terdapat pra-penghakiman dan sikap berat sebelah oleh hakim itu apabila memutuskan bahawa Saiful adalah seorang saksi yang boleh dipercayai pada penggulungan kes pendakwaan tersebut. 22 Ogos 2011. Anwar yang memilih untuk memberi keterangan dari kandang tertuduh apabila membacakan kenyataannya yang setebal 32 muka surat menafikan beliau mengadakan hubungan seks dengan Saiful. Anwar mempunyai 3 pilihan, iaitu memberi keterangan dari kandang saksi yang bermakna beliau boleh disoal balas oleh pihak pendakwaan, ataupun memberi keterangan dari kandang tertuduh yang bermakna beliau tidak boleh diperiksa balas oleh pihak pendakwaan. Tetapi dalam membuat keputusan, mahkamah mengambil kira fakta bahawa pihak pendakwaan belum menyoal balas tertuduh atau memilih untuk berdiam diri. Pada perbicaraan kes liwatnya yang pertama pada tahun 1998, Anwar memberikan keterangan dari kandang saksi. 6 Oktober 2011. Mahkamah Tinggi memutuskan tidak perlu bagi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan isterinya Datin Seri Rosmah Mansor memberikan keterangan sebagai saksi pembelaan dalam perbicaraan kes liwat Anwar. Mahkamah membuat keputusan itu selepas memberikan permohonan Najib dan Rosmah untuk mengenepikan Sapina yang mengarahkan mereka menjadi saksi untuk pihak pembelaan pada perbicaraan kes liwat itu. Hakim Muhammad Zabidin berkata, selepas meneliti affidavit hujah daripada pihak berkaitan, mahkamah bersetuju dengan peguam yang mewakili Najib dan Rosmah bahawa Anwar gagal menunjukkan kerelevanan dan kepentingan apabila mengumpulkan Sapina kepada Perdana Menteri dan isteri beliau. 9 Januari 2012. Mahkamah Tinggi membebas dan melepaskan Anwar daripada tuduhan meliwat Saiful. Penghakiman 80 muka surat oleh Hakim Muhammad Zabidin menunjukkan adanya kemasukan zakar tetapi ia tidak disokong oleh bukti-bukti lain. Dia berkata mahkamah tidak boleh 100% yakin mengenai integriti sampel yang diambil untuk ujian DNA daripada Saiful kerana sampel itu mungkin telah dikompromi sebelum tiba di Jabatan Kimia untuk dianalisis. 9 Julai 2012. Pihak pendakwaan mengemukakan petisyen rayuan mengandungi 9 alasan yang antara lain supaya Anwar disabitkan atas tuduhan liwat mengikut Seksyen 377B Kanun Kesiasaan. 12 September 2012. Anwar menarik balik samannya terhadap Muhammad Saiful kerana membuat laporan polis terhadapnya kerana meliwat dan mendakwa laporan itu bersifat palsu dan berniat jahat. 22 Februari 2013. Mahkamah Rayuan menetapkan 2 hari dari 22 Julai 2013 untuk mendengar rayuan pendakwaan terhadap pembebasan Anwar Ibrahim. 18 September 2013. Mahkamah Rayuan menolak permohonan Anwar untuk melucutkan kelaikan Peguam Kanan Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah sebagai pendakwa raya bagi mengetuai pasukan pendakwaan dalam rayuannya terhadap keputusan membebaskan Anwar daripada tuduhan liwat. 2 Oktober 2013. Mahkamah Rayuan menetapkan 2 hari mulai 11 Disember untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan terhadap pembebasan Anwar Ibrahim. 21 November 2013. Anwar gagal dalam rayuannya di Mahkamah Persekutuan untuk melucutkan kelaikan Muhammad Syafiq Abdullah daripada bertindak sebagai pendakwa raya untuk mengetuai pasukan pendakwaan dalam kes rayuannya. Anwar mengemukakan permohonan dengan alasan bahawa Muhammad Syafiq tidak boleh bertindak sebagai pendakwa raya dalam kes rayuan itu kerana beliau, yakni Muhammad Syafiq, adalah saksi penting pada perbicaraan kes liwat tersebut. 11 Disember 2013. Anwar gagal dalam permohonannya bagi kali kedua untuk melucutkan kelaikan Muhammad Syafiq. 20 Disember 2013. Anwar gagal dalam permohonannya bagi kali kedua untuk melucutkan kelaikan Muhammad Syafiq mengetuai pihak pendakwa raya. Ketika menolak permohonan Anwar, Mahkamah Rayuan memutuskan permohonan itu tidak mempunyai merit. Kali ini, Anwar menggunakan maklumat daripada akuan berkanun bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Mat Zain Ibrahim sebagai alasan untuk mengemukakan permohonan. 6 dan 7 Mac 2014.
Mahkamah Rayuan mendengar hujah daripada Muhammad Syafiee dan peguam Karpal Singh. 7 Mac 2014. Anwar dijatuhi hukuman penjara 5 tahun oleh Mahkamah Rayuan selepas mahkamah mendapatinya bersalah meliwat Muhammad Saiful Bukhari 6 tahun lepas. Hakim Datuk Bala Yusof Wahi yang mengetuai pasukan 3 hakim mendengar rayuan pendakwaan dalam kes itu bagaimanapun membenarkan permohonan Anwar bagi penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu putusan rayuan dengan mengenakan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Ketika mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi untuk membebaskan Anwar, Hakim Balia berkata mahkamah dengan sebulat suara memutuskan bahawa hakim perbicaraan telah tersilap dalam penghakimannya, bahawa integriti sampel DNA yang digunakan dalam kes itu telah dikompromi. Karpal Singh ketika dia bertemui pemberita kemudian berkata berikutan keputusan itu Anwar tidak dapat mengemukakan borang penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dun Kajang pada 10 Mac. 24 April 2014. Ketua Pembangkang mengemukakan petisyen rayuan terhadap hukuman penjara 5 tahun atas kesalahan liwat di pejabat pendaftar Mahkamah Persekutuan dengan mengemukakan 35 alasan mengapa sabitan kesalahan dan hukuman ke atasnya harus diketepikan. 14 Ogos 2014. Mahkamah Persekutuan menetapkan 28 dan 29 Oktober untuk mendengar rayuan akhir Anwar. Datuk Seri Gopal Sri Ram mengetuai pasukan pembelaan berikutan kematian peguam Karpal Singh yang terkorban dalam nahas jalan raya pada 17 April. 14 Oktober 2014. Mahkamah Persekutuan memutuskan Muhammad Syafiee ialah seorang yang sesuai dan layak untuk mengetuai pasukan pendakwaan dalam kes rayuan Anwar pada 28 Oktober. Panel 5 hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria mencapai keputusan itu dengan sebulat suara berkata saluran yang sesuai untuk Anwar mencabar pelantikan Muhammad Syafiee ialah melalui semakan kehakiman dan bukan melalui notis usul. 28 dan 29 Oktober 2014. Mahkamah Persekutuan mula mendengar hujah daripada pihak pembelaan dan pendakwaan. 7 November 2014. Selepas 8 hari prosiding, Mahkamah Persekutuan menangguhkan ke satu tarikh lain keputusan rayuan akhir kes liwat Anwar Ibrahim. 26 Januari 2015. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 Februari keputusan rayuan akhir kes liwat Anwar terhadap Saiful Bukhari. 10 Februari 2015. Datuk Seri Anwar Ibrahim didapati bersalah selepas Mahkamah Persekutuan menolak rayuan akhir Ketua Pembangkang itu untuk mengenepikan hukuman penjara 5 tahun yang dikenakan Mahkamah Rayuan terhadap beliau kerana meliwat bekas pembantunya Muhammad Saiful Bukhari. Artikel ini telah diambil daripada sebuah portal online yang telah diterbitkan pada 10 Februari 2015 dengan tajuk Kronologi Kes Liwat 2 Anwar Ibrahim. Sekian, selesai.